Kita akan masuk 4.2 hari ini, iaitu sektor tenaga. Minggu lepas, kita dah belajar 4.1, iaitu teknologi hijau. Kita dah tengok apa itu teknologi hijau dan kita dah tengok juga apakah kebaikan teknologi hijau, iaitu contohnya jimat sumber, mengatasi masalah, mengurangkan pengeluaran karbon dan sebagainya. Dan kita juga nampak ada 4 tonggak dasar teknologi. Ingat perkataan EATS, ekonomi, alam sekitar, sosial dan juga tenaga. Okey. Dan kita juga tahu beberapa usaha yang dilakukan untuk kecekapan tenaga. Akhir sekali kita nampak ada 7 sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Hari ini kita akan tengok sektor tenaga. Dan pada akhir PDPC ini, murid dapat memeriharkan isu social scientific. Apa maksud social scientific ini? Okay. Dan kedua, kita akan tengok isu social scientific dalam sektor tenaga. Apakah masalah yang kita akan nampak dalam sektor tenaga? Dan untuk yang tiga, kita dapat mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam mengenai isu social scientific sektor tenaga. Alright. So, apa maksud isu social scientific? Okay. Kalau kita tengok perkataan social means social. Okay. Social scientific. Scientific maksudnya science. Kita cuba kaitkan isu yang mempunyai unsur atau elemen sains dan juga sosial. Maksudnya, kita akan mengalami masalah. Masalah kehidupan kita yang dikaitkan dengan sains. Contohnya, kalau sekarang saya mau ada elektrik. Okay, sekarang tak ada elektrik. Saya rasa panas, saya mahu ada elektrik. So, itu adalah masalah saya. Masalah yang berkaitan dengan pengetahuan sains. Macam mana saya nak menjana elektrik tersebut. Okay? Dan bukan sahaja tentang sains, dia juga menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Kita tak boleh hanya tengok sains sahaja. Okay? Contohnya, kita tahu pembuangan bayi. Okay? Sebenarnya, kita ada teknologi untuk sebenarnya kita membunuh baby, iaitu abortion kan, abortion. Tetapi kalau dari segi etika ataupun moral, kita akan tahu sebenarnya tak boleh, sebab itu adalah nyawa. Jadi bila kita bincangkan masalah dengan sains, kita mesti tekankan atau terapkan unsur moral juga. Kita tak boleh tengok, sebab sains ini boleh buat apa-apa saja. So, kita boleh abaikan moral. Bukan. Kita mesti terapkan nilai murni. Alright? So, itu adalah masalah terbuka yang merupakan isu kontroversi. Kontroversi maksudnya mungkin menyebabkan konflik ataupun argument. Ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. Contoh saya bagi satu contoh. Kalau manusia, manusia boleh buat cloning tak? Anda tahu apa itu cloning tak? Cloning maksudnya, contoh sekarang ada seorang Cikgu Penny. Kalau mungkin satu hari nanti, sains boleh buat satu kopi lagi Cikgu Penny. So ada 2 Cikgu Penny. Oleh itu, adakah ini betul ke salah? Ada orang cakap betul. Kalau kita ada 2 Cikgu Penny yang sama, so Cikgu Penny tak akan penat. Boleh bergilir-gilir. Contohnya sekarang saya adakan kelas dengan 4KM3. Mungkin selepas itu, orang yang kedua, Cikgu Penny yang kedua, boleh adakan kelas dengan 4KM4. Tapi ada orang kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau saya ada 2 Cikgu Penny, so isteri dia macam mana? Dia kena kahwin dengan siapa? So, itu adalah isu yang berkaitan dengan moral. Alright, seterusnya, ada 5 isu social scientific yang berkaitan dengan teknologi hijau. Biasanya kita akan bincang pemanasan global. Maksudnya, seluruh dunia ini atau bumi ini
suhu dia semakin meningkat. Okay? Or we say global warming. Okay, global warming. Dan kedua adalah pencemaran udara. Okay, pencemaran udara. Ketiga, pembuangan sisa tidak terancang. Maksudnya kita buang sampah saja. Okay, kita tak ikut dia punya kategori, kita buang suka hati je. Keempat, pencemaran air. Dan kelima, penebangan hutan. So, lima isu sosio-saintifik. Okay, so pemanasan global contohnya, okay, ini mungkin adalah bumi kita pada satu hari nanti. Okay, bumi akan jadi semakin panas dan mungkin akan menjadi seperti ini. Okay, terlalu panas sangat dan akan terbakar. Okay, dan ini adalah contoh pencemaran udara. Okay, anda nampak sebenarnya bila pencemaran udara berlaku, kita akan nampak dengan tidak jelas. Okay, nampak dengan tidak jelas. Yes, betul. Okay, pemanas global adalah Wen-shi效应. Pencemaran udara, okay, so dia akan menyebabkan pernafasan kita pun tidak dapat jalan dengan baik. Pembuangan sisa yang tidak terancang, kalau kita buang sampah dengan macam ini, ada orang pergi kendalikan, dia akan busuk. Okay, dia akan mencemarkan tanah dan juga air dan juga udara. Keempat, pencemaran air. Kalau kita buang sampah ke dalam sungai, ke dalam laut, okay, so ini akan menyebabkan hidupan akuatik, hidupan air mati. Dan kelima, kalau kita tebang hutan, asyik tebang saja, tapi kita tak tanam. Okay, so kalau tak ada hutan, tak ada tumbuhan, kita akan kekurangan oksigen. Sebab kita tahu oksigen diberikan oleh pokok apabila fotosintesis dijalankan. Dan mungkin kita akan dapat banjir sebab air tidak dapat diserap oleh pokok. Okay, pokok. So ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan sosio-saintifik. So kenapa isu sosio-saintifik ini boleh berlaku? Sebab aktiviti manusia. Okay, of course tidak boleh dinafikan bahawa mungkin bencana alam. Okay, kalau banjir sebab hujan lama, itu mungkin sebab bencana alam. Tapi mungkin juga disebabkan oleh aktiviti manusia. Kalau kita tak uruskan alam sekitar dengan baik, mungkin kita akan menyebabkan isu-isu ini berlaku. So apa kesan dia? Kita akan rasa tiba-tiba, kenapa panas sangat? Okay, baru-baru ini sangat panas. Sebab pembebasan gas rumah hijau. Okay, contohnya karbon dioksida. Kalau di sekitar ada banyak karbon dioksida, dan karbon dioksida ini sebenarnya dia boleh serap haba. Okay, serap haba. So, lama kelamaan bila banyak karbon dioksida, kita akan rasa sangat panas. Cuaca akan sangat panas. Dan kesan rumah hijau mengakibatkan kemarau. Okay, bila kemarau, of course tak ada air, tak ada hujan, kita punya pokok akan mati dan kehidupan lain pun mati juga, kemusnahan biodiversity. Selain itu, okay, mungkin akan berlaku banjir juga sebab tak ada tumbuhan. Bila ada tumbuhan, so banjir kilat mungkin berlaku. Dan juga peningkatan suhu bumi. Okay, sini adalah isu sosio-saintifik. Dan untuk hari ini kita akan lebih bincang tentang bentuk tenaga. Kita akan tengok sektor tenaga. Kita akan tengok kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya, kalau kita tengok kereta, okay, sekarang minyak petrol dia turunkan. Okay, kalau petrol ini, satu hari nanti dia akan habis guna kan. So, bila dah habis guna, macam mana kita nak isi minyak? Okay, so kita perlu carikan satu alternatif supaya kita dapat tenaga. Okay, so petroleum, arang batu, gas asli, semua ini akan habis. Okay, akan habis satu hari nanti. Okay, bila dah habis macam mana? So kita tak boleh ada tenaga, kan? So kita kena carikan satu bahan lain ataupun cari satu tenaga alternatif. Okay, adakah anda fikir macam mana kita dapat elektrik? Okay, macam mana rumah kita dapat elektrik? Bagaimana elektrik dapat dijanakan? So, saya tunjukkan satu video yang menceritakan macam mana kita punya elektrik dapat dihasilkan.
a switch. That's how easy it is to get electricity, right? If you're one of the lucky ones, then yes. But in 2017, there are still over 1 billion people who do not have access to electricity. So, kalau kita dapat tekan switch lepas tu ada elektrik, kita dianggap sebagai orang yang bernasib baik. Sebab masih ada 1 bilion orang yang tidak ada akses kepada elektrik. Maksudnya mereka mungkin guna lilin, guna cahaya matahari, guna cahaya daripada bulan. In this video, we will discuss how electricity is generated and transferred to our homes, for those of us fortunate enough to have it. There are a variety of ways in which electricity is generated or made. How many can you think of? Some are shown in this image. So sebenarnya ada banyak cara untuk kita menjana tenaga elektrik. Contohnya kita guna solar, kita guna tenaga angin, kita guna biomass, hydroelectric, nuclear, fossil fuel. Okay, biasanya kebanyakan kita rujuk kepada fossil fuel. Okay, yang ini. Okay, tapi fossil fuel ini dia perlukan bahan api. Okay, dia perlukan bahan api untuk bakar. Bila bakar, dia akan menghasilkan yang ini asap kan. Kita panggil steam. Okay, asap. Okay, dan kita akan tengok apa yang berlaku pada steam ini. Okay, right. Sambung. Solar panels, wind turbines, biomass, hydroelectric, nuclear, and fossil fuels. And then there is also geothermal energy, tidal power, and wave power as well. Except for burning fossil fuels and nuclear, the rest are renewable sources of energy. Okay, so tadi dia sebutkan kita ada nampak ada berapa tenaga. So kita nampak ada dekat sini ada solar, ada angin, biomass, hydroelectric, nuclear, bahan api. Yang tadi sebelah kanan ada geothermal dan juga tidal kan. So dia kata selain daripada nuclear dengan fossil fuel, yang lain semua adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Apa maksud tenaga yang boleh diperbaharui? Okay, diperbaharui. Maksudnya kita boleh guna dengan banyak kali. Okay, guna dengan banyak kali. Kalau solar, kita guna tenaga cahaya matahari. Kalau angin, kita tak payah ada bahan. Kita guna daripada sumber alam sekitar. Okay. Dan biomass sebenarnya kita guna daripada badan yang sudah mati. Okay, biomass. Dan hydroelectric kita guna daripada air. Okay. So ini adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Tapi kalau nuclear dengan fossil fuel, satu hari nanti dia akan habis. Dia akan habis dia punya bahan. Okay, sambung. The rest are renewable sources of energy. Currently, about 80% of the world's energy comes from fossil fuels. First, we're going to have a look at burning fossil fuels in power stations to generate energy. And then we'll look at the national grid, which is relevant for both non-renewable and renewable energies. So fossil fuels in power stations. Most power stations use coal as an energy source, and they work in the following way. 1. Coal is burned in a power station. The heat produced as the coal burns is used to heat water. The water boils and turns into steam. 2. This steam is used to turn the blades of a turbine. Okay. A turbine looks like a fan or a... Pertama sekali, kalau kita guna bahan api, kita bakar. Okay, bakar bahan api sebab kita nak something untuk bakar kan. So kita bakar bahan api dan air akan mendidih. Okay, bila air mendidih dia akan menjadi wap air kan. So bila wap air ini dia pergi ke atas, dia akan pusingkan turbin. Okay, turbin dia macam satu kipas tau. Okay, bentuknya macam ni. So bila dia dah pusing, dia akan selalu pusing. Okay, bayangkan kalau anda pernah pergi pasar malam dekat di Sejaya. Okay, macam mana mereka dapat elektrik ini? Okay, mereka tak ada plug kan?
tapi mereka guna generator. Okay, generator. Okay, anda akan buat pergerakan macam ni. So yang motor itu, okay, yang generator ini sebenarnya dia akan bergerak kan. Okay, bergerak. So bila bergerak dia akan menghasilkan tenaga elektrik. So apa yang kita nak buat adalah kita nak pastikan tepi ni dia asyik putik. Okay, asyik pusing. Akan pusing. Bila dia selalu pusing, kita dapat menghasilkan tenaga elektrik. Dan kenapa dia boleh menghasilkan tenaga elektrik? Itu adalah bahagian fizik. Okay, sebab dia ada pemotongan medan magnet. Tapi yang ini kita tak akan terangkan lah. Akan belajar. Wind turbine. The turbine turns a generator. Inside, wires turn within magnets to generate electricity. So that was a fossil fuel power station. These next steps are for energy generated from any source, whether it's fossil fuels or renewable, like wind-powered substations or biomass fueled. So, yang penting kita dapat pusingkan turbin ini, then dia dapat menghasilkan tenaga elektrik. So, kalau kita guna bahan api, satu hari nanti bahan api akan habiskan. Bila dah habis, macam mana kita boleh ada elektrik? So, kita kena carikan tenaga lain. Contoh di Malaysia, kita guna tenaga solar. Okay. So Brian tanya, tenaga solar adakah dia menyebabkan pencemaran? Sebenarnya untuk tenaga solar biasanya dia tak menyebabkan tenaga pencemaran. Tetapi kalau kita gunakan bahan kimia, okay, mungkin ada certain sel solar tu dia guna bahan kimia itu mungkin akan menyebabkan pencemaran. Okay, itu bukan sebab tenaga solar, itu sebab bahan kimia yang menyerap tenaga haba itu mungkin akan menyebabkan pencemaran. 4. The electricity, whether renewable or not, is passed through transformers and wires within the national grid that carries it to our homes. So selepas itu kita ada satu transformer. Mungkin anda dah belajar masa form 2. Transformer ni dia akan cuba tinggikan voltan supaya dia dapat transfer power melalui kabel kan, okay, transmission cable ke rumah kita. So, what exactly is the national grid? The national grid is a system of cables and transformers linking power stations to consumers. Have you ever felt an electrical wire and noticed it gets hot? This is because some energy travelling through the wire is lost as heat. In order to lose as little energy as possible, transformers are used. Okay, so bahagian ini kita tak payah tengok sangat. So yang penting sebenarnya kita perlukan satu cara untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kalau untuk tradisional kita guna bahan api. Tapi kita tahu bahan api satu hari nanti dia akan habiskan. Okay, dia akan habis. Alright. So untuk isu ini, penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh dibahauri, contohnya petroleum, arang batu, gas asli. Okay. Dan kedua, pembakaran bahan api fosil. Satu hari nanti kita akan habis. Dan sebenarnya bahan api fosil ini dia akan menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. So bila banyak gas karbon dioksida, pemanasan global semakin kritikal. Maksudnya suhu bumi akan semakin meningkat. Okay. Tak kesan daripada itu dia akan menyumbang kepada perubahan iklim. Okay. So kita akan rasa tiba-tiba kenapa panas sangat? Panas gila, panas sampai berapa bulan. Okay. Dia akan menyebabkan kemarau panjang dan berbagai bencana lain. Okay. So dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau adalah first, kita nak tengok cara tenaga dibekalkan dan dijanakan. Kita nampak bahan api satu hari akan habis. Dia akan menyebabkan kesan yang negatif. So kita guna cara lain. Kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga dihasilkan. Okay. So kita boleh guna contoh lain. Contoh tenaga yang boleh dibahauri. Contohnya angin. Okay. Sumber angin ini dia sangat bersih dan dia boleh menggantikan penggunaan bahan api fosil di masa hadapan. Okay. Saya pernah tengok satu video seorang budak
Okay, dia menggunakan tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik. Mungkin esok saya cuba kongsikanlah. Okay. Okay, satu lagi tenaga adalah tenaga hidro. Okay, kita menggunakan tenaga air untuk menjana elektrik. So biasanya banyak negara menggunakan sumber tenaga hidro untuk menjana elektrik. Okay, selain itu kita menggunakan tenaga solar. Okay, tenaga solar dengan ada sel-sel yang memerangkap tenaga matahari. Okay, tenaga cahaya matahari. So, sebenarnya bagus untuk Malaysia sebab Malaysia selalu mendapat matahari kan. Malaysia tak ada musim 4 musim kan. So, kita akan selalu dapat matahari. Okay, untuk geothermal ini, sebenarnya geothermal dia bergantung kepada faktor geografi. Okay, sebab dia adalah berkaitan dengan permukaan bumi. Okay, ada tempat-tempat dia punya permukaan bumi lebih panas. Okay, lebih panas. So dia menggunakan kedudukan geografi itu untuk memanaskan, memanaskan udara supaya dapat menghasilkan tenaga elektrik. So instead of mereka guna bahan api, mereka gunakan permukaan bumi yang panas untuk menghasilkan steam. Okay, menghasilkan steam ataupun wap air. Okay. So sebenarnya kalau kita guna tenaga baharu ini, kita dapat kurangkan karbon dioksida, kita dapat kurangkan kesan rumah hijau dan kurangkan perubahan iklim. Okay, perubahan iklim. Okay. So sebenarnya tenaga geothermal dihasilkan daripada haba di bawah tanah menghasilkan steam dan air panas yang dapat digunakan pada generator kuasa dan juga sebagai pemanas rumah. Okay. So maksudnya kalau dekat tanah itu yang panas, dia dapat menghasilkan steam sebab udara dia menjadi panas. So steam ini dapat menjana tenaga elektrik, okay, melalui tenaga geothermal. Okay. Tenaga geothermal baik haba dalaman bumi untuk berbagai kegunaan termasuk pengeluaran kuasa elektrik, pemanasan dan penunjukan bangunan. Okay. Alright. Ini adalah tenaga hidroelektrik. Okay. Sebenarnya melalui air. Okay. Sebab apa? Sebab kalau kita ada air daripada empangan tu dia mengalir daripada atas ke bawah, so dia dapat pusingkan turbin. Okay. Pusingkan turbin dengan tekanan yang kuat. Oleh itu, bila kipas dia pusing, dia akan menyebabkan tenaga elektrik dapat dihasilkan. Okay. So, aplikasi lain selain tenaga boleh dipawari. Kita boleh menjalankan kempen atau memberikan kesedaran kepada pengeluar barang elektrik untuk menghasilkan barang yang cekap tenaga. Maksudnya kita ingin kilang ataupun orang yang buat alat elektrik tu supaya mereka buatkan alat yang jimat, okay, yang jimat elektrik. Okay. Cara menjimatkan elektrik, menutup suis apabila tidak digunakan, menetapkan suhu penyaman udara antara 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Okay. So ini adalah tentang tenaga. Jadi hari ini anda kena tahu, okay, first apa isu dia? Isu adalah kita tahu kalau kita guna bahan api dia akan menyebabkan masalah-masalah pencemaran udara, pemanasan global dan sebagainya kan. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena carikan tenaga yang baru. Okay, tenaga baru untuk gantikan tenaga yang tidak boleh dibauri. Kalau tak, kita akan ada masalah seperti pemanasan global. So, tenaga-tenaga lain adalah seperti hidro, solar, angin dan sebagainya. Okay. Jadi, ini adalah tentang sektor tenaga. Okay, sektor tenaga. Esok kita akan cuba buat latihan. Okay, buat latihan. Dan saya nak tanya, adakah anda telah siap kuis 4.1? Okay. Saya telah postkan satu kuis dekat sini. Okay, kuis dekat sini. Setakat ni saya nampak junior sudah hantar. Okay. Yang lain boleh cuba buat.
Okay, sebab kuis ini adalah berdasarkan soalan yang kita bincang semalam. So, cuba buat 4.1 dan kita akan tengok result anda. Okay, kalau boleh buat sekarang ataupun buat nanti. Esok kita akan pergi kepada latihan. Okay, latihan kita. So, saya dah post dekat sini. Tolong printkan. Okay, printkan dan boleh salin ataupun nak salin dalam buku latihan pun boleh. Okay, latihan 4.2. Okay, yang ini. Okay, anda boleh cuba buat dulu. Esok kita akan bincang. Okay, so kelas ini kita sampai hari ini lah, sampai sini saja. Ada soalan nak tanya tak? Okay, saya buka speaker. Kalau ada siapa yang nak tanya, boleh tanya saya. Okay. Ada yang nak tanya soalan tak? Ada. Tak ada. Adakah saya cepat sangat? Okay, so anda kena tahu teknologi hijau ini kita kena tengok satu persatu sektor. Untuk hari ini kita akan tengok sektor tenaga. Yang penting kita nak carikan tenaga yang bersih, yang tak akan menyebabkan masalah ini. Okay, masalah ini. So kalau kita guna solar, kita guna angin, kita guna hidroelektrik, mungkin kita dapat mengelakkan masalah ini berlaku. Okay. Kalau tak ada soalan, itu sahaja daripada hari ini. Kita jumpa pada hari esok. Okay. Dan see you tomorrow. Bye-bye. Bye, teacher.